Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi dalam kelas Matematik Tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Hidayah. Okey, kelas kita hari ini kita akan lihat secara praktikal bagaimana kita nak menggunakan aplikasi GeoGebra dalam membantu kita memahami konsep pembesaran. Jika sebelum ini kita hanya melihat secara teori, pada kelas hari ini kita akan lihat bagaimana fungsi aplikasi GeoGebra ini dalam membantu pemahaman kita. Sangat menarik. Okey, sekiranya anda tiada aplikasi GeoGebra, ia boleh digunakan secara dalam talian. Hanya perlu type geogebra.org sahaja, tekan butang search dan juga pastikan anda telah sign in dan pilih GeoGebra Classic, kemudian anda akan masuk ke dalam paparan ini. Okey. So, kalau untuk amali ini saya telah sediakan slider. Slider ini adalah khusus untuk faktor skala. Seperti mana kita dah belajar sebelum ini, faktor skala ini adalah diperolehi daripada rumus panjang pusat ke image dibahagi dengan panjang pusat ke objek ataupun secara terus menggunakan nilai panjang sisi image kepada dibahagikan kepada panjang sisi objek. Okey, so kita akan dapat faktor skala. Kemudian di sini telah jelas kita boleh nampak ada objek ABC dan juga ada pusat bagi pembesaran O. Okey, so apa yang saya nak buat seterusnya adalah saya nak membina dua kawasan. Saya akan membahagikan kepada dua kawasan di mana saya akan anggapkan dua kawasan ini adalah dua kawasan yang berlainan. Di mana kawasan di sebelah kanan ini adalah kawasan yang sama dengan objek. Di mana kawasan yang sebelah kiri pula, saya akan anggapkan dia adalah kawasan yang bertentangan dengan objek. Okey, kalau sebelum ni kita hanya belajar secara teori, sekiranya nilai K itu positif, itu bermaksud dia punya image nanti akan berada di kawasan yang sama dengan objek. Tetapi jika K itu negatif, kita akan berada di kawasan yang berlainan dengan objek. Betul ke teori itu? So, kita akan buktikan dengan aplikasi GeoGebra ini. Okey, setelah kita ada objek, kita ada pusat. Okey, di sini saya akan hide dahulu titik ini. Okey, so apa yang kita buat adalah kita akan pilih dilate from point ataupun ini adalah sebenarnya pembesaran dan kita akan klik di mana-mana bahagian dalam poligon ini dan kita pilih pusat. Okey, dia minta kita masukkan faktor pembesaran. Jadi di sini kita akan masukkan nilai K. Okey. Okay, so dia akan direct link dengan case slider yang telah dilakukan di sinilah, telah dibuat di sini. Okay, so apa yang saya perlu buat hanyalah saya akan slidekan K ini untuk mengubah nilai faktor pembesaran. Sekiranya nilai K itu adalah 1, sebab itu kita nampak ada satu lagi tanda A prime, B prime, C prime, betul tak? Itu menunjukkan bahawa dia bertindan tepat, menandakan image dan objek itu adalah saiznya sama, iaitu nilai K dia 1. Apa berlaku sekiranya saya naikkan nilai K itu lebih besar daripada 1? So, kita nampak image yang terbentuk juga akan jadi lebih besar daripada objek. Okey, tetapi dia masih lagi berada di kawasan kanan, iaitu kawasan yang sama dengan objek. Nampak Kemudian saya akan kecilkan sehingga dia bertindan tepat, maksudnya nilai K1. Kemudian, apa jadi sekiranya saya akan kurangkan nilai K sehingga lebih kecil daripada 1? So, 0.9 contohnya. Apa yang awak nampak? Kita akan nampak image itu akan lebih kecil daripada objek. Okey, sehinggalah nilai K itu awak nampak di situ 0.1 dan kalau kosong dia berada di pusat kan.
Okey, so apa jadi sekiranya saya slide lagi ke kiri, maksudnya saya kurangkan lagi nilai K menjadi negatif. So, apabila sahaja nilai K negatif, contoh negatif 0.1, kita akan dapati imejnya itu sekarang sudah berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. So, dia berada di kawasan yang berlainan arah. So, betul lah teori mengatakan bahawa sekiranya nilai K itu negatif, maka imejnya itu akan berada di kawasan yang bertentangan arah dengan objek. Okey? Dan begitu juga sekiranya saya tambahkan nilai K tetapi masih lagi negatif. Okey, kalau awak dapat lihat, dia semakin membesar dengan membesarnya nilai K. Cuma simbol negatif itu akan menandakan bahawa dia berada di kawasan yang berlainan arah, dan kalau kita perhatikan, imej bagi setiap titik itu juga telah pun terpusing. Okey, sebab dia berpusing menandakan faktor skalanya negatif. Dia berada di kawasan yang bertentangan. Okey? So, saya harap di sini jelas awak dapat lihat secara visualnya bagaimana perubahan nilai K. So, bila nilai K-nya lebih besar daripada 1, bermaksud dia lebih besar daripada objek. Dan sekiranya nilai K itu kurang daripada 1, tetapi masih lagi bernilai positif, dia lebih kecil daripada objek. Ingat walaupun dia lebih kecil, kita masih lagi panggil dia sebagai pembesaran. Cuma nilai faktor skalanya akan kurang daripada 1. Apabila nilai K itu jejak kepada simbol negatif, maka kita akan dapat lihat imejnya itu berada di kawasan yang bertentangan. Okey? So, itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Harap ia dapat membantu pemahaman anda.